warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, welcome back. Kita kembali lagi apa nak okey lah. Cumanya kalau kata ada on and off tu biasalah Okey, kita akan mulakan. Boleh Kita akan back to basic lah. Okey, sebab ramai lagi yang masih tak berapa nak clear. Tadi saya nampak Cik Ahmad Arif ada. Ahmad Arif dah keluar. Okey, kita pergi pada terus pada pandangan tambahan. Okey, ini merupakan soalan yang semalam. Okey, Mariam, awak tak faham dekat mana? Part yang mana? Nak start ke macam mana? Dekat yang nak start. Okey, so kita tengok balik lah sebab start yang penting ni. You punya orang kata apa? Konsep asas dia. Okey, kita akan mulakan. So seperti biasalah kita akan keluarkan peralatan. Okey, peralatan. Okey, mesti ada pair lah. Pairingkan dia. Okey, mula-mula sekali, okey, awak tengok pada soalan, you pergi pada garisan X1Y1. Saya panjangkan, okey, X1Y1 kita. Nampak ni? Okey. Boleh follow yang ni? Okey. Kalau kita perhatikan di sini, angle yang digunakan adalah 30 darjah lah. Okay. So kita tak payah nak, actually tak payah nak bother lah tentang berapa yang digunakan. Okay, yang penting sekali bila kita nak start, kita terus letakkan kita punya set square. Set square kita adalah mengikut garis X1Y1. Boleh yang ni And then kita akan okay, kita nak unjurkan. Actually saya nak bawa garisan X1Y1 supaya dia berada di atas di sini. Okay, kita ambil ni. Sekejap ni. Yang ini saya terpaksa bagi dia duduk sebelah lah. Ni, nampak tak ni? You nak alih belah mana pun tak ada masalah Katalah you tak suka belah tu, you nak alih sebelah sini pun tak jadi hal. Okay, so kita anjakkan dia supaya nampak dia segaris lah ni. Nampak ni? Dia memang duduk di atas landasan. Yang ini akan jadi landasan kita. Ni yang ni yang ni adalah landasan. Boleh? Apa maksud landasan? Bila landasan, okay, dia tak boleh kita akan fixkan set square yang satu lagi tu supaya berada di sebelah kiri. Boleh yang ni And then apa yang akan bergerak adalah set square yang satu lagi. Ni, yang kita ambil alignment X1Y1 kita. Nampak So saya akan gerakkan dia di sepanjang landasan tu sampailah dia ke belakang sedikit dari rajah yang kita ada. Okay, takat tu pun dah okey dah. Nampak tak? Jangan bagi macam tu sebab sekejap lagi nak ambil garisan yang bucu di sini, tak boleh nak bawa pergi. Nampak tak? Okay, step yang ini boleh follow tak? Katalah saya just letakkan dia dengan garisan. Ya, saya just lukis je. Okay, kertas kita putih kan? Okay, saya letak gitu. Tak apalah, saya lajakkan sedikit. Nampak Takat ni pun dah okey dah. As long as dia dapat, orang kata apa, dapat capture pandangan atas kita. Dah memadai. Iaitu sebagai satu rujukan yang kita bawa ke belakang. Tujuan dia adalah apa? Tujuan dia adalah kita nak unjurkan, okay, awak kena guna 2 set square lah. Okay, takut sekejap lagi tak nampak pula kan. Okay, kita bawa set square yang ni. Mana-mana pun tak jadi masalah You nak ambil yang tadi pun tak ada masalah. Okay, saya bawa ni pergi ke sini. Nampak ni? Setakat ni boleh follow lagi? Ni. Saya letakkan dia betul-betul di atas garisan yang color merah yang saya dah bawa tadi tu, yang dah lukis. Setakat tu boleh follow?
First, Boleh. kita akan ambil, boleh X1Y1, kita ambil dia punya garisan tu, kita selarikan dia ke belakang dari rajah PA kita. Ini adalah PA lah. Okay, so ni PA. Kita labelkan lah, takut awak confuse pula. Okay, so yang ini adalah our PA. Okay, so this will be our PH. Nampak Okay, setakat tu boleh ikut So, bila dah awak buat alignment di sebelah atas sini, letakkan set square supaya itu akan jadi kita punya landasan pula. Tadi landasan kat sebelah sini. Okay, boleh So, saya nak bawa dia pergi ke... Okay, saya akan ambil satu lagi set square ni. Nampak ni? Yang gerak-gerak ni. Saya akan letakkan dia di sini. Alignment gitu pula. Nampak? Boleh follow? Setakat ni. Boleh Okey, kat mana saya nak gerakkan dia? Okey, saya akan fixkan landasan. Titik yang pertama yang akan saya lukis sebagai garisan unjuran menuju ke garis X1Y1 adalah di hujung bucu sini. Saya kecilkan dia punya size dia. Okey. Okey, saya akan lukis garisan unjuran. Ini adalah garisan binaan. Saya akan bawa dia ke sini lah. Okey, semalam kita buat dia supaya berada di atas garisan XY dia berada di atas PH. Okay, sekarang we just remain the same thing that we have done yesterday. Okay, just fixkan, tak ubah. Saya cuma nak tunjukkan kaedah ataupun konsep awal dia. Yang ni boleh Okay, gerakkan lagi pergi pada titik yang kedua. Okay, we just draw another projection line here, which is these lines will be perpendicular with your x1 and y1. Okay, and then we have to move until reach this point. Okay, and then we just draw another projection line. Okay, proceed lagi dengan titik yang di sebelah belakang sana. Kita lukis siap-siap lah. Okay, sini Okay, kita lukis lagi. Okay, next is this one. Okay, setakat itu. Saya letak ke tepi sekejap. Bolehkah? Atau saya terputus Boleh je. Internet slow. Okay, boleh Semua boleh Okay, sekarang ni kita dalam proses nak letakkan kita punya garisan X1, Y1, kita letakkan XY. Yang ini akan jadi satah rujukan. Okay. Mana? Okay. Boleh? Kita dah tentukan XY kita. So, set square yang ini boleh simpan sekejap lah. Okay, yang ini pun kita simpan dulu. Okay, setakat ni okay So, apa yang kita nak buat sekarang adalah kita akan cuba keluarkan jangka lukis. Nampak ni? Jangka lukis di mana saya nak ambil ukuran ketinggian. Okay, ketinggian, kecilkan dia punya jarak. Oh, kenapa tak accept? Kejap. Line saya rasa tak okay kot. Kejap. Minta Arif Hakimi try. Boleh tak? Dia nak masuk tak boleh katanya. Saya dah accept dah. Okay, ni Okay, kecilkan sikit. Okay, kita akan ambil ukuran ketinggian. Since that our pandangan tambahan adalah pandangan tambahan ketinggian. Ni
Okey. Boleh tak nampak apa yang kita tengah demo sekarang ni? Saya sekarang ambil ni ni. Nampak ni? Okey. Saya ambil ni. Boleh letakkan dia di bucu sini lah. So gerakkan. Okey, kita akan tandakan betul-betul di atas line ni. Untuk kaedah penandaan, semalam kita dah buat labeling. Okey? Awak ada masalah tak di situ? Sebab saya cuba ringkaskan di sini. Ada siapa yang tak faham? Kalau tak faham, saya just nak ulang balik je. Kaedah label. Boleh ke? Kat mana kita nak ambil? Okey, contohlah Katalah saya labelkan di sini 1, sini 2. Nampak So pada pandangan hadapan, 1 saya akan duduk di atas satah X, Y dan 2 akan berada di sebelah bawah dia. Itu adalah ketinggian. Apa yang kita buat sekarang adalah ketinggian. So bila kita pergi pada pandangan atas, titik 1 kita dan 2 dia berada pada tempat ataupun kedudukan yang sama. Dia share pada satu line di sini. Sekejap. Line sini ni. Okay. Dia adalah 1 ke 2. Okay, setakat itu. Boleh follow? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, good. So, 1 ke 2, satu keadaan dia adalah di atas titik sini. Ni Ni kat sini. Kebetulan dia duduk di atas XY. So, bila kita pindah ke pandangan tambahan, juga sama. Dia akan duduk di sini, betul-betul di atas satah rujukan kita. Ini adalah titiknya 1 dan yang di sini yang kita tandakan tadi merupakan titik nombor 2. Boleh Okay, so katalah saya labelkan 3 dan 4. Kita buat satu persatu. Okay? So 3 dan 4, bila kita tengok dari pandangan atas, dia akan share pada titik sini. 4/3. Okay? Dia share. Bila kita tengok pada pandangan hadapan pula, 4 kita akan berada di sini dan 3 akan berada di bawah. Boleh So, apa yang kita nak buat adalah kita perhatikan pada garisan yang mewakili titik 4, 3. Titik sini Sekejap, saya cuba highlightkan. Okay, kat sini. Ni. Titik 4, 3 berada di situ. So, pada pandangan hadapan, keadaan dia adalah 4, 3. Di mana kita sekarang akan ambil ketinggian. Cucuk dekat 4. Okay. Dan ambil ukuran ni. Nampak? Ukuran dia kebetulan sama lah sebab raja dia tadi sama je selevel. So kita pergi pada titik atau garisan unjuran kita yang 4, 3. Okay, kita tandakan. Okay. Cikgu. Kita dapat gitu. Ya. Adik suruh accept dia. Saya dah masuk dah. Saya dah turn on. Ni Dia tak request macam mana saya nak accept. Saya dah turn on admit dah. Saya dah auto. Dia tak pakai MOE ke? Tak nak suruh dah request lagi sekali. Tak kot. Sebab yang ini bila saya auto dia tak kira any kind of email yang awak gunakan. Dia akan auto masuk. Dia tak request pun. Dah nak try suruh dah request lagi sekali. Cuba. Saya tunggu dekat sini. Sebenarnya tak payah tunggu pun. Dia boleh masuk je ni.
Dia auto je. Tak ada masalah. Okay. Boleh Okay, kita semula. Okay, ke sini Okay, so 43 titik dia akan berada di ni Okay, so 4 kebetulan dia ada di atas XY yang kita tentukan. So pada pandangan tambahan, dia akan juga berada di atas X1Y1. Kita tandalah di situ and then we just jot down here as number 4 and then this one will be our number 3. Okay, saya pergi satu-satu tau. Tak ada laju-lajunya. Nanti you nak pergi pada orang kata apa, raja yang lebih complicated. So fahamkan yang konsep asas dia dulu. Okay, let's say 3, 4 kita dah tandakan. Saya pergi pula pada titik 5. Saya pergi je. Okay, so I'm sharing here at this point for number 5 together with number 6. Okay, kita pergi ke bawah. Ke bawah ni maksudnya actually semalam kita dah tunjukkan. Memang daripada pandangan atas ni kita akan pergi ke bawah juga. Okay. Kalau untuk ataupun yang melibatkan diagram ataupun objek yang agak sukar, memang kita kena buat garisan unjuran ni lah. Yang ni boleh Ini tak ada masalah Okay. So number 5, 6 kita. Okay. Titik 5 akan berada di atas sini. Yang sini akan jadi 6. Okay, so kita akan ulang step di mana kita sekarang fokus adalah nak mengambil ketinggian pada pandangan hadapan. Konsep awak kena faham. Nampak ni Ukuran ketinggian kita ambil pada pandangan hadapan dan kita akan bawakan dia pergi ke garisan unjuran 5, 6. Saya pergi ke sini pula. Nampak So kita akan tandakan di atas garisan unjuran di situ. Boleh setakat itu. Sini adalah titiknya 7, sini adalah 8. Okay, so pergi pada pandangan atas, 7 dan 8 is sharing, the share. Okay, so pada awak punya pandangan hadapan, titik 8 dia duduk di belakang titik 5. So dia akan share di sini jugalah. Okay. Dan 6 dia share dengan titik 7. So apa yang kita buat? Kita akan pergi pada garisan unjuran Garisan unjuran ni make sure, confirmkan dia adalah sudut pelengkap iaitu 90 darjah. Benda-benda ni you kena orang kata apa, kena take note lah. Sebab jangan sekadar buat garisan unjuran tanpa awak hiraukan sudut yang di sini. Dia ada syarat dia, ada law dia. Bukan sembarang. Okay. Kalau you tersalah buat sudut di sini, semua markah awak akan hilang pada butiran. Butiran tak dapat apa. Garisan yang unjuran pandangan tambahan pun tak dapat. Sayanglah. Okay. So make sure yang ini konsep asas dia dulu. Kena betul-betul awak mengikut law dia. Okay. So berbalik kepada yang ini titik 78 kalau kita unjurkan dia di atas garisan ni, dia akan berada di sini 8 dan di bawah sana 7. So apa yang kita ada di sini kita dah boleh tuliskan sebagai numbering yang berikutnya adalah ni titik yang ke-8 kita. Okay. Dan kita belum ambil lagi ketinggian, so we just repeat the same method. Okay. Same as what we have done before. Ni nampak saya tengah ambil ukuran ketinggian. Okay. Nak dipindahkan pada pandangan tambahan kita. Cucukkan di titik 8. Kenapa kita cucuk di titik 8? Sebab titik 8 dia kebetulan dah berada di atas X1Y1. Di mana pada pandangan tambahan XY merupakan kita punya satah rujukan yang kita kena ada. Kalau tanpa satah rujukan ni, kita tak boleh nak bergerak. Sebab kita tak tahu hala tuju kita. Panduan kita di mana. Nampak So,
Di sini bila dah siap, kita tandakan dia adalah titik yang ke-7. Nampak? Okey, kalau dalam soalan awak, dia katakan butiran terlindung perlu ditunjukkan. Okey? Butiran terlindung perlu ditunjukkan. Apakah tindakan awak? Kena buat garisan terlindung tak? Buat garisan putus-putus. Yes. Yes, you kena buat garisan terlindung di mana kita labelkan di bucu belakang ni sebagai 9. Okay, 9 actually dia akan pergi ke 10 lah. Dia akan, it will be somewhere around here. Okay, kita perjelaskan pada objek A, tengok betul-betul. Okay, what I'm trying to do here is saya akan cuba dapatkan garisan ni. Garisan ni berada sebelah belakang nampak? Garisan saya adalah dalam keadaan putus-putus. Okay. So from 9 to 10 here. Okay, and then 7 to 10. Somewhere around there. Something like this. Boleh ke? Nampak diagram ni? Garisan yang di sebelah belakang sana saya jadikan dia sebagai hidden. Saya just nak show dekat awak. So kita just lukiskan, nak bagi gambaran pada awak supaya dia nampak lebih jelas. Okay, so titik 9 kita tu berada di mana? Titik 9 kita, dia akan berada di hujung sini. 9 dan 10 is sharing. These 2 points sharing. Okay, kedua-dua titik ni dia share pada pandangan atas. Tapi kalau you refer pada pandangan hadapan, kedudukan 9 awak adalah share dengan titik 1 di sini. Okay, dan titik 10 kita akan share dengan titik 2. That's how labeling proses berjalan lah. Okay, kalau kita tak nak label pun it's up to you. Doesn't matter. As long as awak rasa awak boleh proceed in a good progress, just let it go. Tak payah pun nak melabel. Understand? Okay. So, seperti biasalah. 9 juga nak pergi ke 10. Tinggi dia kita akan ambil. Okay, kebetulan yang sama. So, kita pergi pada garisan ni Garisan 9. Ni garisan 9. Cucukkan dia kat sini. Kita dalam proses nak menandakan ketinggian ketinggian pada garisan unjuran 9 dan 10. So apa yang kita dapat di sini adalah titiknya 9 dan titik 10. Kita simpan. Okay. So at the end kita dah confirmkan jawapan. So dah boleh lukiskan sebagai garisan objek. Sambil tu awak refer lah macam mana cara nak sambung. Semalam kita dah tunjukkan how are you going to tackle this problem. Okay, we are going to proceed this line. Number 1 goes to number 9. Proceed lagi. Dia pergi tak ke 8? Yes, dia pergi ke 8. Okay, tengok sini Awak jangan sambung satu-satu. Kejap. Tak tukar colour. Okay, let's say this colour. Objek. Okay, 1 pergi ke 9. Awak refer pada objek A. Awak tengok dia pergi. Lepas tu you berhenti sekejap. Tak boleh. Nampak tak? You just make it at one go. Sampai ke 8. Jangan berhenti sekat jalan. Bila you berhenti sekat jalan apa jadi? Bila sampai you nak sambung semula garisan tu, dia akan jadi tak cantik lah. Dia tak akan smooth. Dia akan terlari. Maksudnya tak accurate. Okay, kalau accurate baguslah. Masalahnya kita takut dia tak accurate. Oh, titik 5 saya belum label Okay, let's say this is your number 5. Okay, and then goes here is number 6. Settle semua titik. Okay, so sekarang adalah proses nak melukiskan garisan objek. Okay, yang ini pun senafas sahaja. Tak boleh berhenti takat 2 pergi ke mana, ada pergi ke 3 sambung. Lepas tu berhenti kejap.
Lepas tu dia pergi ke mana lagi? Ke 6 dia pergi. Tak boleh. You kena cekap. 2 ada sambung ke 3. 3 pergi ke 6 tak? Tanya diri awak sendiri. 6 ada pergi ke 7 tak? Okay. So in that case semuanya sambung. So we just make one move here. Number 2 up to number 7 at one go. Simple as that. Boleh? Okay. 8 ke 7 for sure ada. Sambungkan aja. 5 ke 6 ada? Ada. Kita sambungkan juga as an object line. Okay. 1 ke 2? Yes. Sambung. Okay. Lagi kita ada 4 menuju ke 3 ke 4. Okay. How about 9 to 10? Is it Garisan an pelindung. object line or? Yes, it will be as a hidden line. This is the hidden line. So we draw as a hidden line. Hidden line ni garisan dia bukan garisan menggunakan pensel seperti mana yang awak buat pensel untuk melukis garisan objek awak. Dia lebih terang dari garisan binaan, tapi tona dia adalah lebih kurang kehitaman dari garisan objek kita. So dia medium perantaraan. Boleh setakat ini? Boleh ke? Boleh faham tak konsep awal-awal macam mana kita nak start? Kita nak buat macam mana? Ini adalah starting point yang saya tunjukkan daripada awal tadi. Macam mana nak set, okay? Nak set, we just repeat the same thing lah here. Okay? You ambil dulu mana-mana set square. Okay? You letak dekat X1, Y1. Dah letak cantik gitu. Saya ulang step. Sebab ada yang masuk lewat tadi tu. Okay. Keluarkan satu lagi set square kita. Okay. Okay, kita akan justify dia supaya berada dalam. Kejap, saya make it bigger. Sebab saya nak anjak dia ke belakang. Nampak ni? Yang ini akan jadi landasan yang sebelah kiri. Yang akan gerak adalah set square sebelah kanan. Sorry. Okay. Set square di sebelah kanan akan bergerak. Garisan merah yang saya lukis tu adalah garisan random Dia tak semestinya berada di situlah. Nampak tak? Saat lagi you kata nak adjust dia mana pula kan? Lukisan kalau kata tak nak ke situ, you adjust sedikit. Tapi jangan betul-betul di atas titik 9. Sebab apa saya tak bagi awak letak di atas titik 9? Ataupun saya tak bagi. Contohlah you buat garisan di sebelah depan. Ni. You buat garisan merah yang saya buat sebagai panduan tu di sini. Apa jadi kalau garisan tu you lukis kat sini? Bila mana garisan tu dilukis di sini? Contohlah saya terpaksa demo sebab saya takut awak tak nampak dia. So we just katalah saya lukiskan garisan tu adjust je kat sini. Saya buat dia sebagai putus-putus nak bagi beza sedikit. Nampak ni. Saya buat di situ. Okay. And then ni yang merah tadi, katalah awak tak nak buat kat garisan tempat yang saya dah allocatekan yang color merah, you buat pada yang garisan putus-putus di sini. Nampak ni sebagai garisan panduan kita. Okay, bila kita nak mengunjurkan garisan, tengok betul-betul Okay, katalah saya bawakan satu lagi set square berada kat sini Saya terpaksa, saya bagi kecil sikit lah, tak apa nak nampak kan. Okay, saya terpaksa adjust dia. Awak boleh ambil terus lah, tapi saya kena adjust. Sebab saya contek atas ni je. Ni, nampak ni. Saya ambil, letakkan dia dalam keadaan macam ni. Nampak tak? Okay. Saya nak unjurkan titik 1 sampai 10 saya. Macam mana saya nak buat? Kalau saya punya set square berada di kedudukan pada line biru. Boleh tak saya nak ambil titik 1? Tak boleh. Nampak tak? Okay. Dia akan termati kat sini.
So macam mana kita nak tentukan garisan 1, 2 sampai 10 kita tu untuk diunjurkan ke SATA X1Y1 kita? Tak boleh kan? Jadi garisan biru di sini tak valid. Memang tak boleh sama sekali. Nampak Garisan ni cannot. This one tak boleh jadi. Nampak Garisan ni saya pangkah. Garisan ni adalah salah. Dan garisan yang merah tu adalah garisan yang betul. Ni garisan ni adalah garisan yang betul. Saya right. Saya bagi love kat dia. Boleh nampak ni? Boleh faham tak? Kenapa kita unjurkan dia ke belakang? Boleh Juga saya tak galakkan set square awak berada betul-betul di atas titik. Sebab apa saya tak galakkan? Sebab bila dia berada di atas titik di sini, bila mana you nak buat garisan unjuran, you keluarkan satu lagi set square. Ni keluarkan satu lagi set square, katalah gitu. Dia betul-betul duduk di bucu. Nampak tak? Kadang-kadang kita punya set square di bahagian bucu ni, dia tak sharp. Kadang-kadang dia dah, bila dah lama kita guna, dia akan blunt. Dia akan, orang kata haus. Okay? Dia akan jadi masalah pula dekat kita. Okay? So, kita letaklah dia di sebelah ataupun kita anjakkan sedikit garisan merah kita tu supaya dia teralih ke belakang sedikit. Instead of kita letak betul-betul di sini, dia tak akan dapat tepat. Nampak tak? That's the reason why. Boleh faham tak? Ingat lagi tak? Okey, langkah pertama Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita keluarkan mana-mana set square yang ada lah. Okey. Tapi kalau awak dah cakap dia ada, tapi for the time being kita buat kaedah manually dulu. Sebab kalau kita perhatikan di sini ni saya bawa terus je saya punya set square. Saya letakkan dia alignment macam ni je. Ke X1Y1 kita. Nampak ni? Once again. I'm just taking this set square. Okay, letakkan dia betul-betul di atas X1Y1. Gitu. Boleh? Saya cuba besarkan sedikit. Sebab kejap lagi nak guna. Ni saya letakkan dia gini . Okay, setakat tu boleh ke? Awak kena hands on sama-sama tau. Baru you dapat feel dia. Boleh tak boleh kat mana. Kalau you just tengok je mungkin akan lambat sikit lah. Untuk fahamkan tu. Okay, step yang pertama ni boleh Okay, the next step that you have to do is you just take out another set square here. Okay, nampak ni. Saya keluarkan satu lagi set square di sini. Okay. Ni yang gerak-gerak ni. Sebab apa saya gerak? Sebab saya nak bagi awak nampak. Okay, kata saya nak gunakan set square yang ini. Tujuan dia adalah untuk dianjakkan dia ke belakang. Tak set square yang ni kat bawah sini saya tak boleh letak macam ni. Saya kena tunjuk juga ni. Saya tak boleh letak dia dalam keadaan macam ni. Nampak tak? Walaupun dia nampak segaris kat bawah tu kan, saya tak boleh letak gitu. Sebab apa? Sebab kita akan gerakkan set square yang
di sebelah atas. So kalau kalau kita gerakkan ini, dia tak pergi ke mana. Tujuan dia adalah nak lukiskan garisan XY kita, rujukan di sebelah bawah pandangan sebelah kanan kita. Nampak tak? Jadi tak valid lah you punya set square berada di sini. Sebaliknya set square awak cantiknya kalau dia berada di sebelah kanan sini. Ini you kena adjust lah supaya dia duduk alignment cantik ejaannya. Saya letakkan di sini. Nampak tak? That's our second step. Okay? Dalam penggunaan set square. First of all, you have to make it, you kena buat alignment untuk refer pada rujukan X1Y1 kita. Satu rujukan X1Y1. Dengan kaedah, bawakan mana-mana set square. Doesn't matter. Saya belum lagi ajar cara auto. Ni baru manual. Okay. So letak kat situ and then ambil satu lagi set square. Di mana set square yang ini akan dijadikan sebagai landasan. Bila sebut landasan, kita akan make it fix. Dia tak akan bergerak. Nampak tak? Yang akan bergerak adalah yang ini. Nampak? Saya akan gerakkan di sepanjang landasan. Tujuan dia semata-mata adalah nak melukis garisan di sini. Awak kalau kata gitu, gitulah kan? Nampak tak? Macam ni lah. Okay, sebelah bawah saya tak boleh nak pergi dah. Jadi saya terpaksa besarkanlah. Okay, macam ni Okay. Actually you punya set square ni dia kena berada di sebelah sini lah. Okay, barulah boleh lukis garisan X1Y1 supaya dia selari. Selari. Yang kalau merah tadi kan. Okay. Supaya dia adanya di sini. Nampak ni? Ni sebagai kita punya panduan. Okay, setakat itu. Boleh masalah awak nak tentukan ini je. Langkah awal dia tu. Okay, langkah yang seterusnya. Okay, langkah seterusnya adalah you ambil sahaja mana-mana set square. Okay, ambil je mana-mana set square. Tapi tak boleh letak dalam keadaan macam ni lah. Sebab kita nak unjurkan pandangan yang sebelah kanan naik ke garisan satah kita, iaitu satah X1Y1. Jadi kaedah dia adalah, okay, kita letakkan dia di sebelah bawah sini. Nampak ni? Saya letakkan di sebelah bawah ataupun saya tak gerak langsung dari saya duk lukis tadi. Saya just ambil satu lagi set square. Okay. We just make it something like this. Okay, jap. Okay. Saya kena letakkan dia supaya alignment dia macam ni. Nampak ni? Ni sikit lagi. Dia macam tak. Awak kena letak macam ni lah. Nampak ni? Yang ini akan bergerak. Okay. Yang ini awak fixkan dia. Okay, saya kena besarkan lah sebab set square saya tak sampai ke sana. Okay. Ni Kenapa saya buat gitu? Sebab dia adalah ni. Saya nak buat garisan unjuran di sini. Starting dekat mana-mana point yang kita ada pada pandangan sebelah kanan kita. Saya tak cakap pandangan hadapan ataupun pandangan sisi. Sebab rasanya dalam soalan dia tak mention dekat kita. Okay, what I can say is objek pada kedudukan kanan dan juga pada yang kiri. Kiri tu adalah dalam keadaan L shape. Boleh ke setakat tu? Boleh boleh. You still can follow. Boleh? Boleh tak ni? Saya nak proceed ni. Okay, good. Sekarang ni apa yang langkah seterusnya yang perlu awak lakukan adalah, okay, let's say I make it just a thinner line here. Okay, garisan, ni dia punya set square tadi kan? Saya nak lukis garisan unjuran di sini. Katalah saya buat sampai situ. Saya lebihkan sikit, tak apalah. Okay, saya hanya ada ruang kalau you perhatikan di sinilah, ruang pada paparan yang saya ada di depan skrin ni, X1Y1 dia, rajah saya dah tak boleh nak up pergi ke atas. Nampak tak?
Saya just ada ruang di sekitar bahagian antara X1, Y1 dengan rajah yang terdapat pada uh, kanan saya. Itu sahaja saya punya space. Jadi apa yang kita perlu buat adalah cukuplah kita gariskan garisan objek kita, garisan unjuran kita di sini sahaja as a garisan binaan. Nampak So saya gerakkan sini. Nampak Kita gariskan lagi. Ni ke situ. Okay. And then we proceed lagi sini. Okay. Okay, another one is this one. Nampak Okay. And then jangan lupa yang belakang sekali. Kalau kata dia minta terlindung atau tak terlindung, kita unjukkan je lah. Okay, unjukkan. Katalah unjuk cantik gitu Okay. And then apa-apa yang ada di sini kita akan unjurkan kesemuanya sekali. Okay, begitu juga dengan line di sini. Okay, pun kena ada. Okay. The last one is this one. Okay, setakat itu. Boleh. Kalau kita semak jawapan kita, garisan yang kita unjurkan dengan garisan satah rujukan X1, Y1 kita, for sure, okay, adalah 90 darjah atau ianya merupakan sudut pelengkap. Kalau dia bukan 90 darjah, you have to counter check all over again. Kena check balik lah. Okay, setakat itu boleh ikut. Ini adalah konsep asas. You kena kuasai konsep asas. Kalau tak kuasai, tak boleh nak proceed. Okay, sebab soalan dia akan datang lagi yang complicated, lagi yang susah. Nampak Okay. So, apa yang saya nak buat seterusnya adalah penentuan apa? Kita nak mencari apa sekarang? Kita ada X1, Y1. Okay? Kita ada rajah kita dalam keadaan bersebelahan macam gini. Katalah saya simpan sekejap Pak Latan ni dah clear. Okay. Macam mana pula kita nak tentukan kita punya satah rujukan pada pandangan objek yang berada di sebelah kiri. Kiri, kanan. Lebih eloklah kalau saya labelkan dia dengan sekejap saya just nak letakkan dia dengan abjad. So mudah sikit saya nak call dia. Okay. Katalah rajah yang ini saya okay, dan yang ini nama dia B. Okay, kita tak boleh nak kata ni pandangan hadapan, pandangan sisi kan, sebab kita tak diberi. Diberi tak dalam soalan 10? Dinyatakan pada awak tak apakah rajah ini? Even kalau dia nyatakan, kalau dia tak bagi tahu sebelah kiri adalah pandangan sisi ataupun sebelah kanan adalah pandangan hadapan, kita tak boleh nak tentukan. Tapi kalau dia kata dia bagi kiri dan kanan tu dah ada nama dia, PS atau PH, okey, barulah kita boleh confirmkan. Di sini saya tak boleh nak kata yang ini sisi ataupun yang ini sisi. Yang ini hadapan ataupun yang ini hadapan. Understand or not? Yang ni you kena faham lah. Sebab you kena faham, sebab you nak menjawab soalan jenis pandangan tambahan. So kalau saya tanya awak di sini, apakah jenis pandangan tambahan dia? Siapa nak jawab? Mr. Banana. Ada Mr. Banana nak jawab. Dalam kelas saya ada Mr. Banana. Kelebaran. Ya, kelebaran atau kemungkinan dia juga boleh jadi. Boleh jadi apa? Kelebaran atau ke apa? Kedalaman. Nampak tak? Dia ada alternatif dua jawapan di sini. Sebab apa saya tak boleh fixkan dia kelebaran sahaja? Sebab kita tak tahu mana satu PH, mana satu PS. Understand or not? Yang ni you kena betul-betul hadam. You kena betul-betul dapat. Boleh faham tak apa yang saya maksudkan? Kita tak tahu A tu PS ke, PH ke. So kita tak boleh nak tentukan. Tak boleh nak fix hanya dengan satu jawapan.
Dia akan jadi kemungkinan pandangan tambahan kelebaran ataupun pandangan tambahan kedalaman. Ketinggian tak boleh lah. Okay, ketinggian bila mana kes dia adalah yang macam tadi. Ini you kena dah kena orang kata dapat sedikit-sedikit lah info berkaitan dengan dia punya law. Okay, boleh setakat ni? Boleh Saya nak proceed. Tak lagi saya proceed laju. Tak faham pula. Okay, let's say I'm using this colour lah. Okay, saya just nak highlightkan X1, Y1 saya di sini dengan colour hijau. Okay. Bila saya highlightkan warna hijau pada ruangan untuk melukis pandangan tambahan, sata rujukan XY juga perlu berada pada objek A atau B? Soalan dia. Siapa nak jawab? Objek A atau B? Siapa nak jawab? B ke cik? Okey, dia macam ni cara mudah untuk awak fahamkan Okey, Raja B ni awak dah lakukan banyak tugas dah. Awak buat garisan unjuran, nampak tak? Berhampiran dengan raja yang di sebelah kanan kita yang B, yang saya labelkan B ni, kita dah buat banyak kerja dah untuk Raja B. Kita dah buat garisan unjuran semua. So, bila nak menentukan garisan hijau, iaitu garisan satah rujukan pada objek yang satu lagi, okay, kita kena pergi pada objek yang belum kita usik. Objek apa yang belum kita usik di sini? A. Bukan objek A pada pictorial objek A kat sini. Nampak tak? Kita dah buat kerja dah kat sini. So, we just let it go, tinggalkan dia sekejap. Kita kena cari sesuatu pada A. Nampak? Macam mana kita nak tentukan kita punya garisan hijau? Tadi saya kata saya cuma ada space di bahagian perantaraan sini sahaja, di bahagian tengah. Saya tak nak pergi bahagian atas ni, saya takut tak muat. Jadi saya akan gunakan di sini. Okey, bila kita fixkan kita punya drawing berada di bawah, ni saya masukkan bawah lah. Bawah dari garisan XY, X1, Y1 saya. Okey, jadi penentuan satah rujukan XY, saya perlu berada pada kedudukan mana? Kedudukan di sebelah, sekejap, saya buat garisan. Kita main teka-teki dulu. Let's say garisan saya berkala, saya pun dah rabun colour dah ni. Hijau nak biru. Okay, katalah saya letakkan di sini. Okay, another one is let's say colour merah pula. No. This colour peach. Okay, ada di sini. Oh, tak cantik lah pula dia duduk tengah sekejap Okay, kat sini. Dalam nak menentukan ni, saya dah siap-siap bagi dekat awak panduan dia. Kedudukan dia mestilah dalam keadaan vertikal, iaitu menegak. Dia tak boleh dalam keadaan melintang. Kenapa? Kejap kita akan tengok. Okey, ini untuk pemilihan dulu. Garisan biru ke garisan yang colour peach? Ataupun you nampak macam merah lah kan? Which one do you like? Which one do you prefer? Yang mana satu? Nak pilih yang biru ke nak pilih yang colour merah? Kelas? Which one? Merah. Merah. Okay? Sebab apa merah? Sebab hari tu saya kata dah, bila kita tentukan X1, Y1 kita, raja nak dilukis di sebelah sini. So kita seolah-olah angkat XY kita bersekali dengan raja kita supaya duduknya di sebelah bawah. Nampak tak? Raja saya ni seolah-olah berada di sebelah bawah lah. Okay. For example, let's say
So yang biru ni bukan. Saya hilangkan dia. Saya buanglah ni Okay, ni tak nak. Okay. So kita dah buat pemilihan garisan ni supaya dia berada di sini. Dan cara penandaan juga kena start dengan X di sini, Y di sini. Sebab kita seolah-olah angkat Raja L tu bawa pergi letak betul-betul dekat X1, Y1. Nampak? Understand or not? Saya cuba nak lukis dekat awak sekejap Okay, let's say I'm just okay, saya just lebih kurang Okay, saya ada Raja lebih kurang macam ni. Sekejap sekejap saya tunjuk. Okay, and then saya nak angkat keseluruhan tu. Betul lah gitu. Okay. Awak tak nampak tak apa. Saya just nak show je. Okay. Katalah raja saya letakkan dia dengan colour. Okay, raja saya ni. Saya letak semua kuning kat sini. Okay. Saya seolah-olah nak mengangkat XY saya. Okay. Macam hanger lah. XY ni macam hanger. Nak angkat semua sekali supaya saya nak alignmentkan dia di atas X1, Y1. Okay. So apa yang saya lukis adalah, sorry. Dia tak bercantum. Sekejap Garisan, kejap. Kita try pour balik. Okay, ni Ini sebab dia tak tutup, jadi dia terkeluar. Okay, saya nak bawa, let's say, sekejap. Saya ubah sekejap. Okay. Bahagian sini Bahagian kuning ni. Nampak kuning yang sebelah sini? Nampak Okay, saya sekarang ni seolah-olah, ni saya letakkan colour ni. Tak boleh main colour lah pula, sekejap. Sebab dia terputus garisan. Okay, tak apa. Saya sekarang ni nak angkat ni kuning ni, permukaan sini, yang ini. Okay, saya nak angkat ni. Sekejap dia lagi kat bawah tu tapi garisan saya dah terputus, so dia tak follow. Sekejap, saya nak nikan dia balik. Sekejap. Sabar bukan senang nak tunjuk ni. Okay, I just draw another line here. Okay. Okay, and then I just pour this yellow colour. Oh, dia tak nak juga Dia tak kena lah tu. Okay, jap. Okay, let's say jadi tak? Oh, tak boleh juga. Sebab garisan dia dah, apa kata apa? Dia tak cantum. Dia tak snap. Okay, tak apa. Okay, katalah saya nak bawakan ni this piece. Nampak Piece yang ini. Nampak Nampak tak? Okay, saya nak bawa dia pergi ke sini Okay, saya seolah-olah daripada X1 saya tadi, XY saya tadi, saya angkat dia, saya letakkan dia di sini. Nampak tak? Seolah-olah kita angkat raja tu. So kita kena angkat sekali dengan hanger lah. Saya andaikan XY saya adalah hanger. Saya angkat hanger tu sekali dengan apa yang tergantung di situ, nak disangkutkan di sini. Boleh faham tak sekarang? Kenapa X saya berada di sebelah bawah objek tersebut? Nampak Ni saya tengah angkat benda ni pergi ke sini. Understand or not? Do you understand?
Atau tak faham? Faham tak? Senyap je ni. Faham. Boleh faham tak? Boleh faham Okey, ini adalah konsep. Ini adalah konsep dia. So dalam pandangan tambahan, konsep dia seolah-olah XY kita tu adalah penyangkut. Okey, dan kita nak angkat penyangkut tu supaya dia bertindih di atas X1, Y1 pada satah rujukan di mana tempat kita nak melukis pandangan tambahan kita. Understand? So apa yang ada pada penyangkut XY kita yang dah kita tentukan pada objek yang saya labelkan sebagai A tu, kita akan bawa semua sekali supaya dia berada di sini. Apa yang saya bawakan adalah ini sama ada kelebaran ataupun kedalaman dia. Boleh faham? Okay? Dia akan berbeza dari segi panjang di sini. Kalau sampai dekat sini, pandangan tambahan dia seolah-olah macam you ambil getah, you regangkan getah tersebut. Dia akan jadi apa? Lebih kenyal. Dia punya, tadi getah bulat kan? Bila you, orang kata apa, regangkan dia akan jadi lagi ataupun dia akan jadi memanjang. Masih dalam loop awak lah, getah awak. Boleh faham tak tu? Imagine sikit lah. Nak jadi engineer ni bukan mudah nah. Banyak benda-benda yang kita terpaksa imaginekan. Kejap saya try. What I'm trying to do is saya nak lukis juga. Saya tak perhati. Sekejap Okay. Sekejap. Nak tunjuk seketul dekat awak. Okay. Ni saya bukan two size lah. I just roughly draw this one. Okay. In order nak bagi awak nampak lah. So I just pour this one as one color, yellow color. Okay, so what I'm trying to do here is okay, I try to erase this one. Ini tak nak lah, sekejap lagi mengganggu. Okay, so apa yang saya nak buat adalah dari rajah A kita berserta dengan kita punya XY. Okay, saya akan angkat ni saya akan angkat satu persatu ni lah. Okay, rajah ni main letak kat sini. Kedudukan dia di mana, sekejap lagi kita akan tahulah. Ni saya just roughly. Seolah-olah saya bawa dia di sini. Dia mungkin ada kat hujung ni, mungkin ada kat hujung ni. Bergantung pada rajah kita lah. Ini pun sama, dia akan lebih kurang macam tu. Seolah-olah saya angkat L shape saya, main letak kat sini. Tapi dia kena regang lah. Mengikut observation mata awak di sini. Mata awak berada di mana pula? Mata kita ada kat sini Mata kita ada di sini. Kita observe pada sini So kita tengok di sinilah. Katalah tu mata. Okay, kita observe. So nampaklah rajah B kita dalam keadaan 90 darjah perpendicular with our side. Kita tengok 90 darjah. Boleh faham? Dia punya jarak-jarak ni akan jadi dia punya jarak-jarak tu akan jadi lebih panjang lah. Dia tak boleh lah ikut ketinggian di sini. Tinggi dia akan jadi regang. Nampak ni? Dia bukanlah sama saiz dengan bahagian L yang tegak di sini. Tak, dia akan jadi lagi regang. Nampak, dia akan jadi lagi panjang. Yang tak berubah adalah jarak ni. Kalau saya highlightkan dia sebagai let's say this sort of color and then I just make it thicker. Okay, I just ni jarak ni akan kita ambil sebiji. Exactly the same length. Panjang yang sama. Ni pun kita akan ambil ukuran tu. Understand or not? Jarak di sini tak akan berubah. Apa yang kita buat adalah jarak yang kita ambil satu persatu. Yang mana ada pada objek A kita. Yang berubah adalah dari segi ni. Dia punya ni Sekejap. Yang ini akan berubah. Dia tak jadi panjang ni. Dia tak jadi tinggi ni Nampak ni? Sebab kita bukan ambil ukuran ketinggian. Understand or not? Okay, setakat itu boleh faham? Saya letak tepi. Boleh faham tak? Rajah ni tak ada saya boleh. Just boleh faham itu adalah konsep basic dia. Basic sangat-sangat.
Kalau tak faham basic susah nak buat. Okey. Saya nak patah balik. Kita teradvance tadi so kita nak patah balik. Kenapa line biru tak boleh nak pakai? You dah tahu dah menjawab. Boleh guna jika sekiranya ada space. Boleh juga awak gunakan line di sini. Line kat sini pun boleh guna. Jangan kata line yang cikgu pilih je boleh. Kat sini juga boleh. Nampak ni? Nampak tak? Line kat sini juga boleh. Tapi bila boleh, katalah awak tentukan line awak yang colour ni. Saya letakkan yang colour pink kat sini. Nampak ni? Katalah pink saya di situ. Okay. So apa jadi pada rajah kita? Okay, rajah kita seolah-olah keadaan dia adalah macam ni. Dia seolah-olah kita letakkan dia sebelah atas sikit. Sebelah bawah dia akan duduk sikit gitu. Lebih kurang gitu. Kedudukan bukan di sinilah Kedudukan di situ tapi dia punya regangan dia tu akan berbeza. Boleh faham tak? Ini bila you tentukan you punya XY, sata rujukan pada objek A. Kat mana-mana you nak pilih is up to you. Tapi dengan syarat bila you pilih garisan ni garisan apa tu yang colour pink tu sebagai sata rujukan kita, make sure jangka lukis awak akan dicucuk di situ. Saya tunjuk sikit lah. Nampak ni? Katalah saya nak sekarang nak ambil ukuran. Saya tak boleh pergi ke X yang sata rujukan yang colour merah. Nampak? Saya kena ikutlah peraturan. Kena berada di atas line yang colour pink tu. Saya kena ambil ukuran dekat sini. Nampak tak? Boleh faham? Lepas tu saya kena bawa dia pergi ke saya bawa dia pergi ke sini. Line colour tu juga. Line colour pink ke? Pink tu. Ukuran saya kena tanda kat sini lebih kurang lah. Saya kena duduk kat situ. Lepas tu nak tanda kat atas macam mana pula? Banyak kerja lah pula kan. Ikut awak lah. As long as you are happy, I'm happy too. Okay. Kena ambil pula ukuran sebelah. Sekejap. Dia tak boleh dah. So kita ambil jangka lukis barulah. Rosak jangka lukis tu. Ni lah. Kita kena ambil ukuran sebelah. Sekejap, saya kecilkan sedikit. Okay. Saya tak boleh nak adjust lah. Jadi saya kena ambil ukuran sebelah sini pula. Nampak ni? Jadi 2 kali kerja lah. Boleh faham tak? Ni. Saya kena ambil ukuran ini pula. Di mana ukuran tu saya dah ambil. Saya kena pindahkan ke sini pula. Sata rujukan yang colour pink tu. Ni banyak kerja lah. Nampak tu? Okay, barulah boleh tanda. So, nak dapatkan satu titik, terpaksa buat banyak kali kerja lah. Nak buat tengah tak boleh, nak buat depan belakang tak boleh. Hukum dia adalah tak boleh lukis dalam keadaan melintang. Itu sahaja untuk kes soalan yang nombor 10 ini. Understand or not? Boleh faham? So, saya... Okay. Boleh faham tak di situ? Okay. Kita akan ambil line kita yang colour peach lah. Saya letakkan di sini lah. Sebab we are following this XY. X kena ada kat sini, tak boleh X sini, Y sini. Rajah akan jadi tertongging. Dia akan terkalih. Awak faham tak? Bila you tersalah melabel. Dia akan alihkan you punya hasil jawapan seolah-olah macam mirror. Mirror tak nak Mirror salah terus. Okey. Kaedah penentuan kedudukan satah rujukan kita. Okey, katalah pembaris saya macam ni. Okey, dalam keadaan horizontal. Okey, tapi saya nak dia bergerak. Saya kecilkan sedikit je. Okey, saya nak dia supaya dalam keadaan macam ni. Okey, dalam keadaan vertikal. Kenapa dalam keadaan vertikal? Sebab saya nak saya nak bergerak macam ni. Nampak tak? Saya bergerak. Kalau letak pensel lebih mudah, letak pensel, you golek-golekkan pensel tersebut, pensel tu akan pergi ke sini. Nampak?
Nampak tak? Andaikan yang ini adalah pensel. Pensel kan silinder. Bila you golekkan dia, dia akan bergolek lah. Pergi. Tujuan dia adalah daripada rajah, mana-mana rajah lah. A nak pergi ke B, nak pergi ke A, doesn't matter. Okay, rajah dia adalah daripada, ni contoh saya tunjukkan adalah daripada B nak pergi ke A. So kita letakkan pensel dalam keadaan vertikal lah. Kalau dalam keadaan horizontal, pensel tu akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak ke atas. Dia tak menuju ke objek A kita. Objek A yang saya label, bukan objek A di sini. Nampak So bila pensel ni, awak imagine sikit pensel tu letak kat sini dalam keadaan vertikal, kita tolak dia, dia akan guling sampai ke L shape yang color kuning. Itu adalah cara pada kita lah nak menentukan macam mana kedudukan XY kita, sama ada nak diletakkan dalam keadaan tegak ataupun dalam keadaan melintang. Bergantung kepada soalan. Ada lagi cara lain. Cara lain dia adalah kita dah confirm kata ni kelebaran ataupun kedalaman. Kita tahu dah dia adalah kedudukan tegak XY. Boleh faham Okey, katalah awak tak ingat dia punya syarat. Okey. You tak ingat syarat dia. Okey. You letakkan pensel. Nampak pensel You nak pergi ke A. Nampak pensel awak dalam keadaan horizontal macam ni Agak awak lah. Dia akan bergolek pergi ke A ke tak? Tak. Dia tak akan pergi ke A. Sebaliknya dia akan bergerak menuju ke sini. Ke atas. Yang tak ada hala tuju kat sini. Tak tahu. Dia akan hala ke atas. So tak boleh selesai lah masalah awak. Jadi awak andaikan konsep kita gunakan adalah pergerakan ataupun kita golekkan pensel kita. Ni saya tak ada pensel kat sini. Okay, so saya ada pembaris sahaja. So you andaikanlah yang ini adalah pensel. Okay, so bila kita tolak dia, dia akan golek. Dia akan golek sebab pensel awak adalah silinder. Kecuali pensel awak adalah segi empat. Nampak? Dia akan bergerak pergi ke sini. So bila dah tahu dah pergerakan dia, sahih dah dia punya XY dalam keadaan tegak. Itu sahaja. Dia punya tips-tips itu sahaja. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak. Boleh faham semua Dah. Mari settle masalah awak Dah. Settle Settle. Okey. Yang selebihnya saya serahkan pada awak untuk lengkapkan soalan 10 lah. You boleh aja nak labelkan, tapi jangan label 1, 2, 3 tak nak. Saya tak suka bagi awak labelkan keseluruhan at one go. We just make it one by one. Sebab kita tak nak awak keliru. Okay, you just labelkan on top of this. Okay, 1, 2, 3, 4. One surface, finish. Okay, and then you just refer to this one. Okay, you kena tahulah nak letakkan dia macam mana. Okay, for example, let's say, saya tunjukkan sedikit je lagi. Okay, katalah saya letakkan ni sebagai ni arrow. Okay, yang ini adalah dalam keadaan apa? Yang ini adalah dalam keadaan kedudukan A atau B? Pandangan dia A atau B? Siapa nak jawab? A atau B? Hello? A ke B? B. A atau B? Awak tak nampak ni. B. Kenapa tak boleh A? Sebab I just pour this colour. Let's say saya letaklah colour bagi awak nampak. Ni bongkah yang membentuk trapezium di sini, dia adalah di sini. Nampak? Nampak tak? Jadi arrow yang kali hijau saya
Okay, adalah B lah. Boleh faham? Katalah saya letakkan dengan other colour kat sini. Say saya letakkan dia dengan colour ni. Okay, colour just a pastel yellow colour here. Okay, macam yellow lah. Dia akan ada kat sini. Tapi kalau saya letakkan dia dengan colour biru kat sini, saya tak boleh nak fill in colour biru lah. Sebab biru dia berada kat sebelah side sini. Tak nampak. Di objek A saya tak nampak, tapi dalam arrow A kita nampak. Understand? Boleh faham tak? Apa yang saya buat ni? Okay. So colour kuning, let's say kuning. Okay, kita bagi kuning ke dia. So objek A kita ni kuning, ni pun kuning. Semua kuning. Okay. Pandangan atas, apa yang akan awak lakukan adalah you kena cari yang colour putih di situ. That's it. Kalau untuk ortografik lah. Tapi kalau untuk pandangan tambahan, dia akan nampak juga. So apa yang kita nampak semua tu tak sama macam yang kita nampak dalam ortografik. Dia akan ada extra view di sana. So itu adalah pandangan tambahan. Kita nak cuba tonjolkan permukaan-permukaan yang tidak terdapat pada ortografik kita. Itu adalah konsep utama bagi pandangan tambahan lah. Kita akan menampakkan bahagian-bahagian yang kita tak nampak pada ortografik. So akan nampak nantilah. Okay, kemungkinan you akan nampak yang putih. So observation mata awak di sini. Nampak ni? Ni mata kita. So apa yang kita observe dalam keadaan sini. So kita akan nampak bahagian atas juga. Boleh try to imagine tak? Do I need to